Hai, kalau nak upgrade basikal, benda ni kena tukar. Benda ni kena tukar sekali ke? Hai. Hai, Assalamualaikum dan salam We Are Cyclist. Bertemu dengan saya lagi, Hafiz, dalam WSC Nice Day minggu ini. Dalam video kali ini, saya nak berkongsi dengan korang semua mengenai tips macam mana nak upgrade basikal. Kadang-kadang kita ada keinginan, sama ada dalam hobi ke, dalam apa jua benda yang kita buat seharian. Contoh kata macam kita ada baju, walaupun baju dah banyak, tetap rasa macam nak beli baju. Kadang-kadang kita panggil dalam konsep motivation, dipanggil sebagai terapi. Ada yang suka membeli tapi tak pakai pun sebenarnya, tapi terapi bila membeli tu rasa macam tenang. Sebenarnya tak kisah sama ada korang pakai basikal mountain bike, road bike, folding bike, fat bike, hybrid bike, gravel bike dan apa jenis basikal sekalipun, semua basikal boleh di-upgrade. Okay, maksud upgrade kat sini, dia bermaksud dari segi, sebagai contoh kita ada sepijik basikal. Ok, kita ada sepijik basikal. Maksud upgrade kat sini mungkin korang kata handle basikal yang korang pakai, handlebar yang korang pakai tu mungkin korang rasa macam nak cari yang sedikit tinggi ataupun sedikit ringan. Itu kita panggil upgrade. Kepada yang sebaliknya lah, maksudnya kalau dia berat kita nak yang ringan, aluminium nak yang carbon, flat nak yang aero. Itu maksud upgrade. Untuk pengetahuan korang, basikal ni sama juga macam kereta dan juga motor. Boleh dikatakan 90% barang yang ada pada basikal boleh di-upgrade. Sama juga macam kereta. Sebagai contoh, korang pergi ke kedai kereta, korang nak tukar rim, nak tukar tayar, korang nak tukar color kereta, nak tukar engine, nak tukar exhaust, nak tukar tinted, nak tukar apa lagi, skirting, bumper, lampu dan sebagainya, semua boleh. Sama juga macam basikal. Ok, sebelum korang nak upgrade ataupun berfikir untuk upgrade, apa benda yang korang kena tahu ialah, sebelum itu korang kena tahu berapa speed ataupun kelajuan ni. Sebenarnya bahasa mudah, tapi kalau ikut saintifik dia ialah gearing yang korang pakai. Sebagai contoh ya, yang pakai 7 speed ataupun kita panggil 21 speed, 7 di belakang dan di bahagian depan 3 gear. 7 kali dengan 3 bersamaan dengan 21 speed. Itu maksud 7 kali 3 21 speed ataupun 7 speed. Ada setengah orang dia panggil yang belakang je 7 speed, 7 piring gear yang ada di belakang, ataupun 7 kali dengan depan 3, so jadi 21 speed. Ok, ada yang tanya saya nak upgrade basikal, saya nak upgrade daripada 7 speed pergi ke 8 speed, pergi ke 9 speed, 10 speed, 11 speed dan sebagainya. Sebelum tu, apa yang korang perlu tahu, kalau korang mempunyai group set ataupun basikal yang korang pakai tu, contoh 7 kelajuan, 7 speed, kita one step up je. Kalau nak upgrade pada 8 speed, apa yang perlu saya tukar, apa yang wajib ditukar? Ok, sebenarnya macam ni, kaset ataupun sprocket yang di belakang tu mempunyai 7 piring. Ok, kalau korang nak upgrade kepada 8, dah tentu korang kena tukar kaset kepada 8 piring. Kemudian rear derailleur ataupun gear belakang tu pun kena tukar kepada 8 gear. Rantai juga kena tukar. Rantai bukan maksud korang pakai 7 nak pakai 8 tambah satu mata, no. Rantai basikal, lagi tinggi speed, rantai tu semakin nipis, jadi tak sama. Tak boleh pakai rantai 7 speed untuk 8 speed, dia tak sama. Ok, keset RD, rantai FD pun sama. So macam saya cakap tadi, rantai lagi tinggi, lagi nipis. So kalau korang pakai rantai yang 8 speed untuk 10 speed punya group set, rantai tu lebar, so tak sesuai untuk pergerakan front derailleur kita tu untuk turun dan naik gear. Tu FD. Crank, selalunya crankset tak ada masalah pada saya, tapi pandangan mekanik lain saya tak pasti. Itu pada saya, crankset tak ada isu. Sekadar untuk 8, 9, 10, 11 ni tak ada masalah, as long di depan ada gear dan juga FD.
Okey, crank FD kena tukar. Crank boleh maintain, bottom bracket boleh maintain, front derailleur kena tukar, RD kena tukar, cassette kena tukar, rantai kena tukar, shifter pun kena tukar. Sebab itu kalau orang tanya nak upgrade cruise set, bukannya gear belakang sahaja, the overall thing. Okay, 7 speed pergi ke 10 sama, benda tu juga kena tukar. Okay, kecuali brake system lah. Kalau korang pakai brake, boleh maintain brake yang sama. Okay, sama ada road bike, mountain bike ataupun apa sebenarnya basikal. Kalau upgrade daripada 7 pergi ke 8, semua kena tukar. 7 pergi ke 10 pun kena tukar. Sama juga 10 pergi ke 11 kena tukar. 9 pergi ke 12 ke pun kena tukar. Ok, itu yang pertama, the whole group set. Yang seterusnya, kita kena tengok pada dia punya wheel set ataupun free hub body, di mana hub depan dan hub belakang. Ada dua hub. Di belakang ada satu extra, kita panggil body cassette ataupun body hub, free hub. Free hub yang tapak untuk kita letak cassette dekat situ. Ada setengah group set. Kebanyakan kalau mountain bike, selalunya kalau dia 8 speed, dia boleh pakai 8, 9, 10 dan 11 cassette. Terus boleh plug in, tak ada masalah. Maksudnya tak perlu tukar rim ataupun tak perlu tukar hub. Tetapi kalau bicycle tu 7 speed, selalunya 7 speed ada dua, sama ada dipakai free wheel ataupun body cassette. Kalau free wheel bermakna korang kena tukar hub. Sebab apa? Free wheel untuk 7 speed, untuk 8, 9, 10, 11 dia menggunakan free hub. Free hub. So bila free hub, korang kena tukar body cassette. Itu untuk body cassette. Okay. Dan paling latest sekarang ini ada 12 speed Shimano. Dia menggunakan micro spline. Secara tak langsung tak boleh pakai. Kalau korang pakai Shimano 10 speed, 9 speed, 11 speed yang biasa, nak pakai 12 speed, rim kena tukar yang micro spline punya type. Ok, itu body cassette. Sama juga macam SRAM. SRAM punya cassette, kalau SRAM NX, SRAM SX 12 speed dan sebagainya, boleh pakai body cassette Shimano yang sama. Tapi kalau pergi kepada SRAM GX ataupun SRAM XX, X1 dan sebagainya, XO, korang kena tukar body cassette, iaitu free hub XD body. Tak sama. Setakat ni dekat market ada 3 jenis free hub, iaitu Shimano compatible standard punya type, yang kedua XD body untuk SRAM 11 speed dan ke atas, dan juga 3 micro spline Shimano iaitu 12 speed dan akan datang lah, tapi tak pastilah mungkin berapa yang dia buat kan. Ok, itu untuk free hub body cassette. Kenapa korang kena pilih? Sebab cassette mempunyai tapak yang berbeza mengikut speed. Jadi yang pertama tadi kena tengok the whole thing kena tukar. Yang kedua kena tengok free hub apa yang korang pakai compatible ataupun tidak. Itu untuk group set. Ok, untuk 11 speed pula, selalunya rim road bike biasa ataupun rim biasa, dia akan boleh masuk antara 8, 9, 10 sahaja. 11 tengok atas rim. Sebagai contoh macam Mavic ke Fulcrum, kadang-kadang dia dah bagi free hub cassette tu yang boleh compatible sampai 11 speed. So kalau pakai 10, just pakai spacer untuk fixkan dia. Kalau pakai 11 nanti cabut spacer dan masukkan terus. Itu untuk setengah rim yang compatible. Kalau tak compatible, for example korang pakai 9 speed ataupun 10 speed, nak tukar pada 11 speed group set, korang dah beli group set, korang kena fikir untuk beli sekali wheel set yang compatible untuk 11 speed. Ok, faham? Yes tu? Ok, group set kena tukar, wheel set kena tukar. Ok, untuk road bike, sebenarnya road bike pun ada sesetengah macam SRAM E-Tech, SRAM Raid, SRAM Force, ada setengah model baru menggunakan SD body juga. So tapak dia tak sama. Kalau korang tanya, boleh tak kalau saya pakai rim yang asal, okay, rim sekarang ni, saya nak pakai 11 speed, 12 speed, ataupun kalau tak boleh, boleh tak saya beli dia punya free hub saja tukar? Ada tak mungkin jimat cost? Betul tak? Kan? Okay, jimat cost? No. Sebagai contoh, kalau kita tengok sebagai mountain bike, kalau korang pernah dengar brand Hope, Harapan, Setinggi Gunung, ataupun lagi satu Chosen, apa lagi ya, Novatec, ProLite, Chris King dan sebagainya. Ada setengah brand tu dia ada offer untuk korang tukar dia punya free hub sahaja kalau nak upgrade. Ada setengah rim, especially rim yang original basikal, maksudnya datang dengan basikal korang yang asal tu,
selalunya tak compatible untuk tukar free hub saja. So kalau nak upgrade pada komponen group set yang memerlukan korang tukar free hub, kena spend untuk wheel set sekali. Group set, wheel set, dua benda yang berkaitan kalau korang nak upgrade basikal. Untuk upgrade dari segi komponen-komponen basikal, kita cakap sebagai mountain bike dulu ya. Untuk mountain bike, korang tengok suspension. Korang punya suspension spring, nak upgrade pada yang air pun boleh, tak ada masalah. Tapi kena tengok stereo fork. Okay, stereo maksudnya tengkuk suspension depan tu. Dia ada, kalau korang pergi tengok sekarang ni, ada yang jenis straight, ada yang tapered. Tapered tu besar bawah, atas kecil, itu dia panggil tapered. Okay, untuk straight, dia kena tengok pada korang punya frame bicycle tu sendiri di bahagian hadapan. Kalau dia straight dia, itu bermakna non-tapered. Okay, kalau korang punya tapered frame, korang kena pakai fork yang atas kecil, bawah besar. Tapi kalau frame korang tapered, korang boleh pakai frame besar, bawah besar untuk stereo fork, atas kecil untuk stereo fork. So tak ada masalah. Sebab frame besar, korang boleh pakai fork besar ataupun fork kecil. Tapi kalau frame korang non-tapered type, hanya non-tapered sahaja. Boleh kalau nak pakai yang tapered fork, tapi banyak sikit kerja lah. Especially yang paling bagus, korang kena pakai fork yang baru lah, sebab dia akan pakai external headset yang boleh pakai untuk tapered fork. Okay, itu lebih detail. Sebenarnya itu lebih baik korang tanya pada mekanik yang terlatih, yang korang kenal, lagi bagus, lagi cantik penerangannya. Ini kita sekadar bagi tahu untuk basic sahaja. Cakap handlebar, stem, seat post saddle, korang boleh upgrade dari segi keselesaan dan juga ringan. Untuk wheel set pula ada yang tanya, kalau saya pakai 27.5, boleh tak saya nak pakai 29 punya tayar? Maksudnya tayar dan rim lah. Ataupun saya pakai 29. Saya rasa macam besar sangat lah. Saya nak pakai 27.5 punya rim dan tayar, boleh tak? No. Kalau dia 27.5, bermakna dia kena pakai 27.5 punya rim set full. Kalau dia 29, full kena pakai yang 29 saja. Kenapa? Sebab frame yang ada, frame itu direka, frame dan juga fork itu direka khas geometrinya untuk saiz itu sahaja. So tak boleh korang nak suka-suka tukar 27.5 masuk tayar 26, 29 masuk tayar 27 dan sebaliknya lah. No. Dan juga gravel, ada yang tanya pasal gravel. Gravel lain, dia tak sama macam mountain bike tadi. Sebagai contoh, ada yang gravel bike, dia datang dengan 700C tayar, korang dia recommend boleh tak pakai 27.5 ataupun 650B, boleh, tak ada masalah. Yang penting tayar tu kena besar. Itu memang gravel punya sistem ataupun combination yang dibenarkan, sebab geometri tu dah direka untuk dua jenis tayar tersebut. Bang, apa yang diorang pakai saial kayu semalam? Ui, laju tiba bunyi. Bunyi tu sebenarnya ia datang pada free hub. Tapak yang diletakkan, yang kita sangkut poket kaset tadi tu, di dalam tu kita panggil free hub. Okay, itu adalah free hub. Free hub tu yang berbunyi. So yang high, kenapa dia bunyi? Functionnya ulah untuk ketahanan dan juga smooth pedaling dan kelajuan. Sebab itu semakin keras spring yang ada, semakin kuat bunyi di dalam tu. Bukan maksud korang, bang saya nak tukar free hub saja boleh? No, dia datang the whole set. So kalau korang nak yang hub ringan, nak hub bunyi, nak hub laju, kenalah tukar hub ataupun wheel set. Kadang-kadang tukar hub ni tak berbaloi. Mungkin korang tengok hub tu harganya sepasang 200 ataupun 300. Okey, murah, boleh lah ni. Tapi untuk pasang hub, kena pasang rim ataupun buka spoke, nipple, lidi tu buka baru, pasang baru, itu kos pun dah lebih kurang 100.5 ke atas. So kalau korang plus minus almost 1000, better korang cari rim yang khas. 800, 900 pun dah cukup. Korang bukan nak pergi berlumba pun, sekadar untuk enjoy, nak kepuasan dari segi upgrade, betul tak? So tak perlu mahal pun tak apa, melainkan korang yang guna heavy user ataupun korang suka ke aktiviti yang lasak. Bila terlasak, confirm nak yang ketahanan. So ada masalah kalau korang invest sikit untuk korang punya kepuasan. Beli yang mahal sikit untuk ketahanan, itu lagi better. Janganlah pula korang beli yang murah tapi korang target nak yang
ketahanan dia betul-betul bagus. No, dia tak macam tu. Bicycle, kereta, motor sama. Okay, benda-benda tu adalah teknikal. So kenapa dia mahal bukan sekadar brand, tapi ketahanan dan juga function yang diberikan untuk kepuasan anda kayuh dan keselesaan korang sendiri. Tadi kita dah cakap pasal fork, handlebar dan sebagainya. Frame bicycle, untuk kita upgrade tak ada masalah. Mungkin korang rasa dah lama sangat pakai frame ni, nak tukar frame baru, boleh. Yang penting korang kena tahu tayar yang korang pakai tu saiz berapa. Contoh sekarang korang pakai 27.5, frame size S. So bila korang nak beli frame baru, frame ya, bukan bicycle, frame saja, make sure korang cari frame untuk 27.5 punya tayar size S frame. Itu simple. Okay, simple. Benda yang simple korang kena tahu dan wajib tahu. Korang kena kenal basikal korang terlebih dahulu. Seterusnya, bottom bracket. Ada yang tanya pasal bottom bracket, seramik ke, seal bearing ke. Dalam video-video sebelum ni korang boleh tengok, boleh check balik video kita yang sebelum ni, ada saya ceritakan tentang bottom bracket. Itu lebih detail. So check video kita nanti ya. Okey. Untuk bottom bracket pula, kenapa kita tukar bottom bracket? Sebab bottom bracket yang asal selalunya seal bearing ataupun yang standard. Kerana diorang tukar kepada yang ceramic bearing, keramik bearing. Kenapa? Untuk kelancaran putaran crank lebih lembut, lebih ringan. Okay? Dan juga kadang-kadang ceramik ni maintenance dia lebih bagus. Sebab apa? Ketahanan dia tidak menggunakan ball bearing ataupun stainless steel besi. Dia menggunakan ceramik, so tak mudah berkarat. Tetapi ceramik ke seal ke, korang kena jadualkan servis basikal korang. Sebab apa? Sebab servis basikal adalah untuk penjagaan keseluruhan basikal, di mana setiap komponen yang bergerak ataupun berpusing menggunakan grease, minyak, semua tu kena cuci dan kena refill yang baru. Sama macam kereta motor, pakai 4 bulan, 3 bulan, tukar minyak hitam, tukar oil filter, sama macam basikal 100%. So sebelum korang upgrade basikal ataupun beli basikal yang sebelum ni kan, nak beli, ingat basikal pun ada maintenance fee. Jangan korang ingat korang beli yang mahal, beli yang murah. Murah tak ada maintenance, mahal ada maintenance. No. Mahal tak ada maintenance, murah ada maintenance. No. Semua sama, ada maintenance. So jadualkan servis basikal korang. Okay. Okay, kita dah cakap pasal frame, rim, group set dan sebagainya tadi. Itu sedikit info yang kita ceritakan dalam video kali ini. Cara nak upgrade basikal. Okay, itu asas untuk upgrade the whole of bike. So hampir 90% ataupun 100% komponen yang ada pada basikal tu boleh ditukar, dengan syarat tukar mengikut sizing yang betul. Okay, yang saya cakap tadi group set. Yang pertama, group set. Nak tukar group set, semua set kena tukar. Kalau korang pakai 8 speed, kena tukar full semua sekali untuk 8 speed. Okay, kalau korang pakai 11, nak tukar pada 12. Semua yang korang pakai tu 11 kena tukar kepada 12 juga. Okay, yang kedua tadi rim. Wheel set, korang kena tengok speciality ataupun penggunaan kaset tu sesuai tak dengan body kaset ataupun body free hub tu sesuai tak dengan group set yang baru korang akan upgrade. Sebelum beli dua-dua ni, make sure sebelum beli group set, tengok compatible atau tak korang punya free hub. Kalau tak compatible, cari yang compatible untuk barang yang korang nak beli tu nanti, so dia boleh matching, supaya korang tak rugi. Okay, tak rugi beli group set, wheel set tak ngam, dah kena simpan dulu group set sebab nak spend budget untuk wheel set. Okay, ingat tadi group set, wheel set. Suspension pun sama. Nak yang ringan, nak yang sedap, nak yang mahal, nak yang brand, make sure ukuran dan juga sizing kena dengan basikal korang. Jadi sebelum beli, tengok balik dekat korang punya website basikal yang korang beli tu, dia akan ada tulis detail spec. So sebelum korang beli barang tu, tengok sama tak specification untuk basikal korang dengan specification fork suspension yang korang nak beli nanti. Make sure sama. Ok, komponen sama juga macam tadi, handle ke stem, make sure ukur sizing dia sama tak. Untuk korang punya beli tali tape satu, ukur panjang handle tu berapa cm, handlebar road bike berapa cm, panjang stem berapa cm, tu korang kena tahu, ikut korang punya ukuran lah. Ok, dan seterusnya ada satu lagi persoalan baru-baru ni. Saya dapat message daripada seorang ni,
Dia tanya, bang, apa beza boost dengan non-boost? Okey, antara soalan yang top setakat ni ya. Boost ataupun non-boost. Boost ialah apa yang dimaksudkan dengan boost dan non-boost ialah lebar hub itu sendiri. Okey, lebar hub tu standard kita panggil satu, untuk depan ialah 100 mm ataupun 10 cm hujung ke hujung hub. Kalau untuk belakang ialah 14.2 cm lebar untuk belakang, depan 100. Kalau boost, depan lebar dia 110 mm ataupun 11 cm dan belakang ialah 14.8 cm lebar. Okey, kalau orang tanya korang, you punya boost ke non-boost, macam mana nak tahu? Okey, kalau korang pakai quick release punya hub yang jenis axle yang nak buka, kena buka kiri kanan, kena pulas kan, yang tu kita panggil quick release. Selalunya quick release ialah 142 dan juga 100 mm, bermakna non-boost. Boost ni selalunya pada bicycle full suspension ataupun hardtail trail dan sebagainya. Bicycle yang uprated kebanyakan pakai boost, so dia kena pakai boost punya hub. Okey, kalau korang punya fork dengan frame ialah non-boost, korang tak boleh pakai hub yang boost. Bagi contoh, korang nak upgrade hub kan, upgrade hub boost, tak boleh. Okey, tak boleh, sebab frame korang kecil, fork korang kecil, macam mana korang nak pakai hub yang lebar? Simple, faham kan itu? Okey, kalau korang punya bicycle yang korang beli tu memang dah datang dengan fork yang boost 110 mm, belakang 148 mm. Okey, for example lah, one day korang nak upgrade bicycle, tiba-tiba dapat hub ni bukan boost, non-boost, boleh tak pakai? Boleh, tak ada masalah. Frame boost, hub non-boost, dia kecil. Apa yang korang kena buat? Beli adapter untuk jadikan dia boost. So tambah adapter kiri dan kanan, sama juga di bahagian depan. Hub korang 100 mm tapi fork korang 110, so beli adapter untuk kiri dan kanan. Itu cara yang betul. Okey, frame dan fork non-boost hanya untuk non-boost hub sahaja. Okey, frame dan fork boost boleh pakai untuk non-boost dan boost hub front and rear. Okey, faham ya tentang boost? Nanti kita akan cerita lebih detail kenapa boost, kenapa non-boost, kenapa diorang buat benda tu. Okey, kenapa through axle, kenapa quick release, for the next video. Okey, itu dia tadi kita nak upgrade. Cerita upgrade, macam mana nak upgrade, apa yang perlu tahu. Okey, for the next video for the next video kita akan cerita lebih lagi mendetail mengenai upgrade bicycle part by part. Ini secara overall sahaja. So tolong ingat, sebelum korang upgrade bicycle, keinginan upgrade, nak beli barang dan sebagainya, ingat step-step yang saya beritahu tadi ataupun point-point yang saya beritahu tadi sebelum korang beli barang untuk di-upgrade. Video kali ini dapat membantu korang sebelum korang nak upgrade bicycle, bercita-cita nak upgrade bicycle, nak pergi ke kedai bicycle, nak upgrade itu, nak upgrade ini. Sebelum tu kena tahu, kenal bicycle korang dahulu. Okay, semoga info kali ini lebih memberi manfaat dan juga kelebihan untuk korang membuat keputusan di masa akan datang. Jika ada sebarang pendapat, sebarang pandangan, cadangan, pertanyaan dan sebagainya, korang boleh komen dekat bawah ni, sama ada di platform YouTube ke, Facebook, Instagram, di platform blogspot kita, di WordPress ataupun di Facebook page kita. Tinggalkan di ruangan komen, nanti kita akan tengok dan akan cuba improve untuk di video yang akan datang. Sekian, we see you next day minggu ini. Bye. Assalamualaikum.